Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah kita ikuti pengajian kita dengan tajuk bab malam ini, kitab penawar bagi hati kita karang Abdul Qadir Al-Mandili, pada muka surat apa man? Nasawi muka surat 42. Baik, bagi yang baru masuk kita share dulu. Baik. Apa no? Pada muka surat 42. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok pada muka surat 42 ni dari penawar bagi hati kita, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Tuan Pengarang Musannif rahimahullahu ta'ala. Bab yang kelima pada menyatakan, pada nak menerangkan kikir. Nak terang, nak ceritakan berkenaan kikir, berkenaan kedekut. Kami kat belah Kedah ni, kalau sebut kikir, maksudnya tokak. Belah petani pun lebih kurang lah. Jadi kikir-kikir ni maksud kedekut. Nak terang kepada kita malam ni, berkata Tuan Musannif, bab yang kelima pada nak menyatakan, nak menerangkan kikir dan kasih akan harta. Yang ni sabab dan musabab lah. Dengan sebab kikir kedekut ni, penyebab apa, punca membawa kepada apa? Menyebabkan kasih akan harta. Dengan sebab dia duk kedekut ni rupa sebab dia ada kasih dia kepada harta. Lagu tu. Berkata Tuan Musannif, ketahui olehmu bahawasanya kikir itu, kedekut itu, setengah daripada sebesar-besar yang membinasakan. Jadi kasih kepada, dengan sebab kita kedekut tu, setengah daripada perkara yang membinasakan, yang merosakkan. Jadi binasa di sini penyakit hati yang dicela oleh syarak. Lagu tu. Syarak tak benak kita ni, orang kata beramal dengan sifat tercela. Jadi bukan semua kedekut ini syarak cela, tidak. Sesetengah daripada kedekut yang dicelakan oleh syarak. Jadi telah berfirman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Surah At-Taghabun ayat 16. Arti daripada ayat Quran yang kita baca ni, dan barang siapa dipelihara akan dia akan kikir, yakni daripada jatuh kepada kedekut dirinya diri barang siapa tu, maka mereka itu, barang siapa
jua yang mendapat kemenangan. Jadi ingatan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, siapa-siapa yang jaga serta pelihara diri daripada dipengaruhi oleh bakhil, kedekut ni, maka mereka ini orang-orang yang berjaya. Sebab apa? Sebab nikmat yang Allah bagi, nikmat yang kita dapat ni pemberian Allah. Allah yang bagi. Jadi bila kita kedekut, bakhil, tambah-tambah daripada apa perkara yang sepatutnya digunakan pada jalan Allah, kita tak guna. Menyebab jadi apa? Menyebab kita ni, nikmat Allah, Allah bagi kat kita, nikmat hak. Tiba-tiba kita buat sopah hak kita. Tu tak betul. Dan firmanullah Ta'ala lagi lah. Dan firman ia, ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala lagi. Ada lagi lanjutannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله al-ayat, hingga akhir ayat. Dia awak marah kepada kita ayat lagi daripada surah Ali Imran. Tu angka 2 di bawah tu, surah Ali Imran ayat 180. Kalau ayat penuh dia bunyi lagu ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. Artinya, dan jangan menyangka oleh mereka yang kikir mereka itu dengan barang yang memberi, yakni dengan barang yang telah memberi akan mereka itu oleh Allah Ta'ala daripada limpah kurnianya Allah, ia kebaikan bagi mereka itu. Jangan duk sangka nikmat dapat ni sebagai orang kata baik untuk kita belaka. Limpah kurnianya kebaikan bagi mereka itu, bahkan ia mereka yang kikir yang kedekut tu kejahatan bagi mereka itu. Jadi nak faham ayat ni menceritakan kepada kita, jangan sangka bahawa kedekut tu bawakan kebaikan kat kita, jangan. Sebaliknya, satu kejahatan. Sebaliknya, satu kejahatan. Harta yang duk simpan ni tak dikeluarkan, tak dinafkahkan, misalnya zakat, akan dijadikan kalung, sekali cerita di bawah. Dia akan jadikan kalung jadi musibah, bala, jadi azab pula pada hari kiamat kepada kita. Sebab tu kita nak kena jaga dalam soal ni. Sebab tu kedekut bukan semua yang syarak larang. Ada kedekut yang syarak suruh. Kedekut yang kita nak bicarakan pada malam ini, pada saat ini, pada ketika ini adalah pada landasan syarak. Kadang-kadang orang kedekutkan kita kata kedekut selalu dah. Itu kedekut pada sisi kita. Ni kedekut yang kita bincangkan malam ini pada sisi neraca syarak. Lagu mana? Nak tahu lagu mana tu, kita kena dengan ilmu, suluh dengan ilmu. Hak lagu mana yang baru dipanggil kedekut tu? Jangan duk kata kedekut tu belaka hak jenis kita minta depa tak begitu kedekut belaka. Tak. Bukan lagu tu. Kedekut ni pada sisi syarak lagu mana? Hak tu yang kita akan pertimbangkan. Baik. Jadi kita tengok lagi. Jadi ayat Quran tadi artinya, dan jangan menyangka oleh mereka yang kikir yang kata kedekut
bakhil mereka itu dengan barang yang telah memberi akan mereka itu, mereka sesiapa tadi yang dapat ataupun yang bersifat yang kedekut tu oleh Allah Ta'ala, dia dapat nikmat daripada limpah kurnianya, kurnia Allah, dapat segala macam kebaikan, nikmat, kebaikan bagi mereka. Duk rasa tu adalah baik dengan sifat kedekut tu. Bukan. Bahkan ia kedekut tadi tu kejahatan bagi mereka itu. Benar tak betul? Ha. Nah, erti artinya tadi balik ayat ataupun balik tulisan ataupun cuma menterjemah tulisan. Makna lagu ni. Makna dia lagu mana? Lagu ni. Jangan menyangka mereka itu akan bahawasanya kikir mereka itu kebaikan. Jangan duk silap sangka nah. Jangan menyalah nyangka, tersilap sangka bahawa kedekut tu satu kebaikan. Jangan. Jangan duk sangka lagu tu. Kebaikan bagi mereka itu, bukan. Bahkan kikir kedekut itu kejahatan bagi mereka itu. Benar jahat kikir kedekut ni. Lagu mana hak kata kikir kedekut? Saya kita tengok misal-misal. Malam ni pun mungkin tak habis lagi bahagian kedekut. Mungkin jadi 2 bahagian ataupun 3 bahagian dalam bab kedekut ni saja. Selagi akan dijadikan, sampai satu masa akan datang ni akan dijadikan harta yang kikir, yang kedekut mereka itu dengan harta, kalung daripada api pada leher mereka itu pada hari kiamat. Dengan sebab kedekut. Nanti di akhirat, kita nanti akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dikalungkan yang kedekut tadi itu, dengan kalung daripada api neraka pada leher mereka itu pada hari kiamat. Kita yang kedekut. Jadi nak abang kepada kita, dengan sebab kedekut, kita tak rasa kedekut nak keluarkan zakat, sedangkan zakat wajib. Dengan sebab kedekut, kita takut nak bersedekah, sedangkan sedekah itu boleh menjadi pendinding api neraka bagi kita. Dan fadail kelebihan sedekah itu pun banyak. Di antaranya boleh menambahkan rezeki dan boleh memanjangkan umur. Boleh menolakkan bala-bala. Tu. Jadi lagu tu. Suatu orang yang belajar, orang yang faham, orang yang bagi petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya, dengan dia banyak harta, dia tak rasa kedekut. Dia makin bertambah-tambah banyak dengan bersedekah, makin banyak keluarkan zakat, makin banyak dia berikan hadiah-hadiah, masya-Allah, subhanallah, tabarakallah, begitu. Ini. Jadi nak cerita di sini, bincangkan malam ini, Tuan Musannif kita sebut tentang kedekut, bakhil. Nabi pun doa di dalam doa dia, kan? Wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl. Nabi doa tu untuk hindar penyakit bakhil, penyakit kedekut. Arab panggil bakhil, kita panggil kedekut. Ataupun kok belah kikir. Kikir ni bahasa mana tak tahu. Bahasa kita juga kot. Kau tengok buka dalam kamus Dewan, kikir. Ada? Indonesia, kikir. Lagu tu. Baik. Jadi kita kena doa supaya Allah hindarkan kita daripada sifat kedekut, sifat bakhil. Kedekut, kalau kedekut tak mau bagi orang tu, dia minta duit kita buat apa? Nak pergi beli gam, nak isap gam. Tak bagi tu. Hak tu tak panggil kedekut nama dia. Ni berkira aku kedekut, baik aku nak pinjam sat duit nak pergi beli yang ketum pun. Hak tu bukan dia. Tak boleh panggil kedekut pada sisi syarak tu. Syarak tak kata tu sebagai kedekut. Ini dia duduk dengan ahli keluarga dia, nafkah yang wajib dia bagi, dia tak bagi, dia kedekut. Google Meet tadi gamaknya duduk depan aircon, gelap. Minta maaf lah kepada yang sedang ikuti Google Meet, minta maaf tadi
sopa. Kita duk kata, itulah misal dia no. Kita duk kata orang, pasal apa lah orang ni, dah dosa banyak. Sedangkan biji mata kita yang dosa banyak ni. Lebih kurang macam tu lah. Duk kata ke pasal apa lah, yang kelar buat asap ni, line tak kelar, duk marah kat line. Opa telefon duk depan ikon, malap sing. Baik. Ikuti Google Meet, dia tahulah. Hai ikut Facebook, kami kata kelar, tak ada salah pun. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Malam Jumaat yang mulia, kita menadah ilmu wajib fardu ain pula malam ni, insya-Allah. Kita tengok kita. Maka dikatakan kepada kita, orang-orang yang kedekut ini di akhirat nanti, ya Quran menyatakan kepada kita akan dikalungkan dengan kalung api neraka daripada leher mereka itu pada hari kiamat. Habis. Dan lagi bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun bersabda, Iyyakum wasyuhha, ada tasydid, ada syaddah tambah. Saya kata pula, apa kitab tak betul? Bukan kitab tak betul. Kilang cetak, kilang kelibut tak betul. Kilang tak apa nak berjaga bab ni, sebab kerja kilang pun kadang-kadang masa tu nak mengaji tak dan. Cetak kitab. Jadi tak dan nak menadah ni. Kita hak menadah hadap mengaji ni betul kan lah. Jangan padam. Kalau tambah. Kalau nak padam jangan buat bulat. Macam ni kita tambah tasydid. Iyyakum. Tang tu iya tu syaddah tu, tasydid tu. Iyyakum wasyuhha fa innama halaka man kana qablakum bisyuhhi. Tu ada satu lagi tasydid syaddah jatuh, syuhhi. Artinya jauhkan oleh kamu akan diri kamu daripada kikir, daripada kedekut. Kena jauhkan diri kita ni daripada kedekut. Dan akan kikir daripada kamu. Juga kita kena jaga daripada kedekut tu mari kepada kita pula. Dia jadi lagu tu. Jaga nah. Nabi khutbahkan kepada kita, jauhkan diri kamu daripada kedekut. Sesungguhnya kerana hanya binasa umat yang ada ia dahulu, yang ada ia sifat kedekut tu dahulu daripada kamu dengan sebab kikir kedekut. Nabi pesan, jauhkan diri kita daripada kedekut, bakhil. Sebab apa? Sungguhnya umat sebelum kita ni binasa dah dengan sebab kedekut. Hak ni tengok umat yang terdahulu, di antaranya Qarun. Qarun ni kaya teramat sangat sampai Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam suruh keluar zakat. Masa dia pun ada kena keluar zakat juga. Tak mau keluar zakat. Bukan sekadar tak mau keluar zakat. Dia ni kedekut ni asal benda duduk dalam hati je. Akhir sekali terbit sampai nak ingkar perintah Allah. Asal tak mau bayar zakat, last sekalinya pengakhirannya kata zakat tak wajib kat dia pula. Nikmat ni Allah bagi. Allah bagi ni. Bila dia bagi, kita ni kadangnya bila mai tang zakat tu kita tukang amanah jaga, kita kena serah balik. Ulama kata zakat ni daki harta. Kita dah telan daki jadi kotak habis harta kita, jadi tak berkat, jadi tak apa nak menjadi. Maka daki ni mesti dicuci. Allah bagi rezeki kepada kita. Maka bila Allah memberikan rezeki kepada kita, dia bagi sekali dengan amanah rezeki yang lain, iaitulah zakat tu. Jadi kita kena bagi. Kita tak bagi, kita tak amanah dengan apa yang telah Allah amanahkan kepada kita, menyebabkan harta kita tidak ada barakah. Pasal duk sapu benda haram. Benda zakat tu bukan harta kita lah.
kita pergi makan pula tu. Jadi hukumnya haram. Itu tak ada berkat dalam hidup dan kerja buat. Tak jadi duk heran. Kuih meniaga, kuih tak jadi. Kuih meniaga, kuih tak jadi. Kuih meniaga, kuih tak jadi. Masya Allah. Subhanallah. Dia jadi lagu tu. Ha. Jadi apa yang berlaku kepada Qarun? Qarun ni sampai yang kita cerita tak kaya. Kaya ni Masya Allah Subhanallah. Ha? Setengah riwayat masa kami mengaji, saya ingat kami dulu, kunci gedung simpan reta dia, kita duk panggil takarun. Orang putih panggil apa? Treasure. Apa benda? Treasure. Betul kan? Salah. Tak maaf. Jadi harta karun, korun tu lah. Korun tu anak kunci gedung dia tu duk ada lebih kurang 40 ekor unta bawa kunci dia saja. Gedung tak tahu besar mana. Tu kunci saja. Tu guru duk cerita masa kami duk mengaji tu. Kemudian Petra tu. Petra tu. Jadi reta dia tu, Masya Allah Subhanallah, banyak. Last kali bila dah Nabi Musa duk suruh banyak zakat, dia duk kata Nabi Musa nak kepada reta dia. Tak boleh jadi. Lawan Nabi Musa, sesungguh-sungguh lawan. Sampai ke peringkat satu hari Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam duk tengah menceritakan tentang bagaimana zina dan tentang hukum hakam lah, duk syarah. Bangun seorang lelaki. Masa mana Nabi Musa duk tengah syarah kata hukum haramnya berzina dan sebagainya. Bangun seorang lelaki tanya, "Ya Musa, kalau hang buat lagu mana?" Hang buat lagu mana? Ni kami buat. Kalau hang buat, aku buat lebih lagi lah. Sebab aku tu kan cerita hukum hakam ni. Duk tengah cerita macam tu, bangkit seorang perempuan. Bangkit seorang perempuan tu, kalau macam tu, dia kata, aku berzina dengan hang, ya Musa. Nabi Musa tengah duk cerita macam tu, Allahu Akbar. Kita ni contoh macam kita lah kan. Duk baca kitab ramai-ramai tu ikut, tiba-tiba mari duk mengaku kata, tengah-tengah kuliah live tu, mari orang mengaku berzina depan kita. Apa berlaku? Macam ada berlaku kepada pendakwah-pendakwah lah ni lah. Hak tu mengaku lepas pada tu dah. Ni tengah duk menyampai live macam ni. Tengah duk menyampai live macam ni. Di depan berlaku macam tu. Nabi Musa berlaku dah pada Berlaku dah pada Nabi Musa. Bila berlaku sebegitu kepada Nabi Musa alaihi meleleh menitik air mata dia masa tu. Di saat tu dia pun berdoa, ya Allah, kan? Kok tu sambil-sambil tu sampailah kepada mengakunya perempuan tersebut rupanya telah diupah. Cerita upah ni, Allah Subhanallah. Cerita upah ni zaman Nabi Musa pun main upah dah. Jadi dia diupah oleh siapa? Qarun. Maka Nabi Musa pun berdoa, Qarun ini ditarik masuk ke dalam bumi, ditelan oleh bumi. Sampai sekarang pun setengah riwayat menyatakan, para ulama menyatakan bahawa mereka masih lagi disedut oleh bumi sampai sekarang belum habis. InsyaAllah. Subhanallah. Itu. Kita tak mau jadi umat-umat yang terdahulu. Tak mau. Dan bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun bersabda lagi. Nabi bersabda lagi. Nabi bersabda lagu mana? Nabi pun bersabda lagi, Thalathun muhlikatun syuhun muta'un wahawan muttaba'un wa i'jabul mar'i binafsihi. Artinya bermula 3 perkara sebab bagi binasa. Nabi kata 3 perkara ni penyebab bagi binasa. 3 perkara penyebab akan membinasakan kita.
Apa dia? Yang pertama, kikir yang diturut. Kedekut yang kita duk turut kepada dia. Ha? Kita kedekut tak apa, tapi duk turut kepada dia tu masalah. Dan kedua, keinginan yang diikut. Teringin, tak ikut tak apa. Teringin, pergi ikut jahanam. Dan ketiga, berkenan oleh seorang akan dirinya. Berkenan ni macam perasan. Duk rasa perasan, rasa ujub dengan diri. Heran ke diri, perasan ke diri. Tu. Ha? Tu tiga benda ni, kalau kita duk ada pada diri kita, ada kedekut duk pi turut, ada keinginan duk pi ikut, berasa tu pi buat, rasa ni berasa nak buat belakang, pi buat belakang jahanam. Berasa heran ke diri, perasan takjub ke diri, tu pun bukan tentu buat lagi dah. Yang tu tak kena turut lah. Perasan rosak. Tu bila kita duk ada benda-benda macam tu, kita kena elakkan daripada diri kita, jemaat binasa. Habis itu. Dan bersabda ia Nabi SAW lagi. Ada lagi hadis Nabi. Yang berbunyi, tulis elok-elok lah kalau kita tu tak ada baris lagi. As-sakhiyu qaribun minallahi qaribun minan nasi qaribun minal jannati. Ba'idun minan nari wal bakhilum ba'idun minallahi ba'idun minan nasi ba'idun minal jannati qaribun minan nari wal jahilus sakhiyu ahabbu ilallahi min abidin bakhilin. Artinya orang yang pemurah, hampir ia daripada Allah Ta'ala. Hampir di sini bukan dengan makna tempat. Artinya orang pemurah, hampir ia, dekat berdekat dan hampir bukan makna tempat. Daripada Allah Ta'ala. Lagi hampir ia orang pemurah daripada manusia. Orang pemurah ni, dengan Allah dia dekat, lagi-lagi pula dengan manusia, ramai orang hampir dengan dia, mendekati dia, sebab dia pemurah. Kan? Kita duk, lah ni kita sebut dalam isu situasi semasa kita. Sebab orang duk tengok dia pergi bagi had tu, bagi had ni. Tu orang. Kan? Tambah lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah suka orang yang pemurah. Itu contohlah, bukan kita nak sebut individu. Contoh nak bagi nampak. Lagi hampir ia daripada syurga. Dekat dia daripada syurga. Syurga main tak mana kita duduk atas dunia, tak pergi ke syurga lagi. Lagi kita cerita macam mana. Dan jauh ia orang yang pemurah daripada api neraka. Dan orang yang kikir, yang kedekut tu pula, sebaliknya, jauh ia daripada Allah Ta'ala lagi. Jauh ia daripada manusia lagi. Jauh ia orang yang kikir, yang kedekut daripada syurga. Lagi hampir ia daripada api neraka. Bawa pula kepada hampir api neraka. Dan jahil yang pemurah lebih kasih kepada Allah Ta'ala daripada yang mengerjakan ibadah yang kikir. Tu. Dan yang jahil yang pemurah. Dia jahil.
Tapi dia pemurah. Lebih Allah kasih kepada dia. Daripada yang mengerjakan ibadah, yang kikir, yang kedekut. Yang mengerjakan ibadah ni, maksudnya abid lah. Jadi sunat-sunat pun dia buat. Kalau tak buat perkara-perkara sunat, tak nama abid. Wajib sama telah lagi dia buat. Nah, jadi Allah kasih kepada yang jahil. Lagu mana jahil? Kalau dalam jahil dia bagi nafkah anak bini dia. Tu. Berbanding dengan orang yang rajin buat amal ibadah, nafkah anak bini pun tak tengok. Dia kedekut, dia bakhil. Ke tak boleh? Allah tak kasih kat dia. Tadi ni nak difaham daripada hadis ni, sekali lagi kita tengok. Dia habaq. Lalu katalah di sini, dihuraikan di sini kepada kita. Tadi ni maksud hadis. Balik-balik bahasa hadis. Makna dia, maksud dia, murad dia kendaki dengan macam mana maksud dia tu, tak habaq lagi. Lalu dia habaqkan di sini. Dan dikehendaki dengan hampir daripada Allah. Dekat daripada Allah lagu mana? Hampir daripada rahmatnya. Jadi orang yang tak kedekut ni akan menyebabkan dia hampir kepada Allah, yang ni dia hampir dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan pahalanya. Pahala pun dapat banyak. Dan dikehendaki dengan hampir daripada manusia, kasih mereka itu akan dia orang kasih. Orang kasih kepada orang yang tak kedekut. Dan dikehendaki dengan hampir daripada syurga, macam mana? Diangkatkan hijab, yakni tutupan. Hijab ni tutupan. Antara orang yang pemurah dan antara syurga itu. Jadi, bila tak kedekut ni, Allah buka kita tutupan, hijaban antara kita dengan syurga. Bila kita tak kedekut ni, Allah buka lah hijab-hijab. Jadi syurga ni memang atas dunia ni kita tak dapat lagi. Tapi bila mati je, kubur kita tu akan jadi satu daripada taman-taman syurga. Tak masuk syurga lagi. Mati duduk alam barzah, alam kubur. Boleh rasa dah nikmat syurga. Satu taman daripada taman syurga. Masya Allah. Dalam kubur. Tu. Dan dikehendaki dengan jauh daripada Allah Ta'ala itu macam mana? Jauh daripada rahmatnya dan pahala pun tak banyak. Jauh daripada rahmat pula jadi rabut. Orang tengok muka pun dia nampak muka masalah. Kehidupan dia masalah, baru tengok muka. Dan dikehendaki dengan jauh daripada manusia, benci mereka itu akan dia. Jauh daripada manusia ni dia benci. Benci. Dan dikehendaki dengan jauh daripada syurga, banyak hijab antaranya. Ni orang yang kikir, orang kedekut tadi. Dan antara syurga itu. Jadi banyak hijab dia nak sampai kepada, nak bawa jalan-jalan ke syurga. Itu sebab mudah-mudahan dengan kita duk infak-infak kepada tempat-tempat bajikan ni, Allah campak hidayah taufik kepada kita. Allah berikan macam-macam pembukaan-pembukaan kepada kita. Mudah-mudahan. Sebab apa? Kita kasih kepada tempat-tempat pengajian, tempat-tempat ibadah, lagu tu. Habis. Baik.
Ada peminat lagi ni. Sikit lagi nah. Habis itu. Dan ketahui olehmu bahwasanya asal bagi kikir kedekut itu kasih akan reta. Dengan sebab kasih reta tu kedekut lagu. Dan ia kelakuan yang dicela, cela mana? Oleh syarak. Syarak cela lagu tu. Kasih sangat kepada dunia, kepada reta, menyebab kita jadi kedekut. Ha? Dan bermula mereka yang tiada baginya harta, tiada nyata, tiada jelas kikirnya kedekutnya. Ada juga orang yang tak ada harta ni, kedekut tu ada juga kat dia. Tapi tak nampak lah sebab dia kekurangan harta, dia tak ada harta. Nah, tu. Tiada nyata kikirnya. Dengan menahan daripada umpama sedekah, dia tak boleh nak sedekah lah, dia tak ada harta. Tetapi nyata, ia kikir, ia kedekut, jelas dia dengan kasihnya akan harta. Dia boleh nampak jelas pun tentang dia sayang harta dia. Dia tak apa dah duit. Kan? Kat situ tu nampaklah dia kedekut sikit. Beberapa banyak orang yang pemurah tetapinya kasih ia akan harta. Mereka murah ia dengan memberikan hartanya supaya dipuji akan dia akan sifat pemurah dia. Jadi dia ni Tuan kita ni sebut banyak juga orang hak pemurah tetapi dia masih kasih akan harta. Tak sat Tuan Musoneh habaq kepada kita bahawa mereka yang ada baginya harta tiada nyata, mereka yang tiada baginya harta tiada nyata kikirnya kedekutnya. Tu. Tetapi nyata kikir kedekut depa tu dengan sebab apa? Kasih akan harta. Depa kasih harta lah, bila ada harta baru depa sayang. Depa ni tak ada. Harta orang-orang miskin ni. Orang kaya aja. Orang yang ada harta saja yang akan nyata kedekut dia tu. Lagi Tuan Musoneh kata, maka murah ia dengan memberikan hartanya supaya dipuji akan dia akan pemurah. Nak kepada puji. Tu. Nak kepada puji. Maka murah ia dengan memberikan hartanya supaya dipuji akan dia dengan pemurah. Dia tu bagus tu, dermawan tu, tengok tu. Sumbangan ikhlas 3 juta. Ikhlas ku mana nampak muka. Tak ikhlas juga tu nampak tang tu. Dan yang demikian itu yang kata sumbangan dikerana-keranakan tu dengan sebab-sebab tu, sebab nak dapat puji, sebab nak dapat tu, nak dapat ni tu. Dicela juga pada syarak walaupun hampa murah banyak mana tapi kerana kerja buat kerana bukan kerana Allah dengan lain kerana. Mesti kerana Allah, mesti lillahi ta'ala, ikhlas. Dicela juga pada syarak. Kerana bahawasanya kasih akan harta itu melalaikan ia daripada zikrillah, daripada ingat kepada Allah. Kasih kepada harta ni bawakan kita, memalingkan kita, melalaikan kita daripada ingat Allah. Dan memalingkan ia apa? Kasih kepada harta tu akan hati kepada dunia, duk fokus, duk nampak, duk tala kepada dunia. Bila mana kita adanya kasih kita kepada dunia, maka kita ni duk fokus kepada dunia. Bila kita kasih kepada harta, bawakan kita fokus kepada dunia. Sebab tu Sayyidina Ali apabila ditanya apa kelebihan ilmu dengan harta, ada ilmu jaga kita. Ada harta, kita kena jaga. Dan meneguhkan ia akan sangkutannya dengan dunia.
sangkut kita ni dengan dia akan lagi diperteguhkan dengan sebab bakhil kita itu, dengan sebab kita duk kasih kepada dunia tadi. Pada harta kita tadi. Dia akan lagi menambah sangkut kita kepada dunia. Harga berat hingga bukan harga. Hingga berat atasnya atas orang yang kasih kepada dunia, kepada harta tu, oleh hati yang padanya menjumpai Allah men ha? Allah Subhanahu wa taala. Sampai menjadi kepada kita berat atas kita daripada nak jumpa Allah Subhanahu wa taala. Sama kalau galik kepada dunia, balik tak semayang-semayang. Sama ada nak mati, aku ni hutang sana hutang sini lagi ni, banyak lagi ni projek sana projek sini lagi ni, kan, aku kedekut sana kedekut sini. Kalau orang yang infak sana infak ini tak rasa kedekut dengan harta dia, dan dia pun tak sayang kepada nak pergi menemui Allah, nak mati bertemu Allah. Jadi lagu tu jadi panjang lagi lah bacaan kita berkenaan kedekut ni. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi bab kedekut daripada pengajian kita bab kedekut yang bahagian pertama pada malam ni. InsyaAllah kita berhenti di situ. Boleh buka soalan jika ada sebarang soalan. Ada? Soalan, bukankah kedekut tu macam fitrah juga? Baik. Kedekut ni kita tak boleh buang. Okey, terima kasih atas soalan. Kalau tak tanya, saya pun terlupa nak urai. Kedekut ni memang fitrah kita daripada kecil. Kalau kita tengok, masa kami mengaji dengan kami, kalau kita tengok masa kecil-kecil, kita balik ni bagi sama bagi mentara adik tengok-tengok dia rabut ambil awal pakai tak share dah. Kedekut dia seorang. Jadi fitrah kita. Jadi sikap kedekut kita ini akan diasuh. Jangan sampai bawa kepada tua. Nak tahu lagu mana kedekut yang syarak bagi, kedekut yang syarak tak bagi, kita kecil-kecil pun tak mahu semayang tu ya. Mana mahu semayang kecil-kecil. Lepas tu disuruh semayang. Akhirnya sampai kepada kita dah jadi dewasa, kita rasa solat wajib, kita semayang. Semayang tu wajib, kita semayang. Begitu juga kedekut macam mana yang syarak nak, macam itulah kita perlu amalkan. Jangan sampai kita isi dengan kedekut yang syarak tak bagi. Faham no? Jadi tak boleh kita buang kedekut tu. Kita kena ikut kedekut yang syarak izinkan. Wallahualam. Habis satu soalan. Mengapa orang mati minta dihidupkan semula untuk bersedekah, untuk buat amal soleh? Lagu tu. Walaupun hanya sekadar bersedekah. Jadi maksudnya sedekah tu, walaupun kalau kita kira sedekah bukan benda wajib. Sedekah bukan benda wajib. Amal-amal lain seperti sembahyang benda wajib, kan? Kalau terang benda hak tak wajib pun, pada satu wajah soalan lah. Kalau benda hak tak wajib, sedekah tu pun dia boleh harap. Apatah lagi yang amal-amal yang lain. Nak jawapan komplit, jawapan yang lebih sempurna, kita bagi pada pertemuan kita lepas. Tapi jawapan hak malam hak dia boleh ambil, contoh macam ni. Akhirat nanti kita akan cari. Kita akan cari sebesar mana, sekecil mana amal kebajikan, walau hanya sebesar zarah pun kita nak dapat habuan kita pada hari. Tambah lagi kalau zarah ni besar biji sawi. Saat itu kita nak, masa tu kita pulun cari.
Lah ni, kita buat misal atas dunia pula. Dekat duit sekupang, 2 kupang tu kita tok kat tepi lah kan. Kita bawa dalam poket, kadang jatuh kat tepi kereta. Kadang duduk dalam tu, kita buat tak tahu. Tapi bila tak cukup, dia korek ambil tu. Nisbah kepada kita saat kita berada di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini pun yang kecil-kecil jangan kita ambil, kita tak kira. Saat-saat penting kita nak, orang kata apa, seduit pun kalau tak cukup, tak cukup sejuta. Ha, seduit tu kalau tak ada, tak cukup sejuta. Nak bagi tahu apa? Kerana dia aja. Begitulah orang kata perumpamaan pada soalan kita tadi. Kenapa tak minta kepada amalan-amalan wajib yang lain, dan minta sedekah? Itu soalan pada malam ni lah yang kita jawab. InsyaAllah kita jawab secara sempurna pada pertemuan kita itu. B. Ada lagi. Baik. Saya ada pengalaman juga dengan kawan-kawan yang kedekut. Ini bukan kita cerita aib, kita tak bak nama pun. Kita tengok dia kedekut, kita belanja dah. Dia tak pernah rasa dah. Kita belanja. Tak rasa. Subhanallah. Kan? Kita rasa kesian. Lepas tu kita kena ada rasa kesian kawan tu duk belanja apa tu. Bukanlah kawan tu pun tak berharap belanja. Jadi sifat kedekut tadi tu nak abangnya. Ha? Kita dengan sedekah ni kita kena ingat bahawa dia bawakan lebih banyak rezeki kepada kita. Lebih banyak rezeki. Itu kita kena yakin, kena beriman. Bahawa yang bersedekah tu kita tengok pada hadis, pada Al-Quran pun cerita kepada kita, dengan setiap sedekah kita akan ada tambahan, tambah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada sedekah. Cara nak ubati dia ni, banyak lah. Di antaranya lagi doa kat dia. Ya Allah, bagilah hilang penyakit bakhil. Bahkan Nabi macam kita abang tak siap pun berdoa pada diri dia. Nabi ni bukan ada dosa. Maksum Nabi ni. Tapi duk berdoa. Kita lepas habis semai. Habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gabui pungkak bangun lagu tu. Zikir pun tidak, tambah nak berdoa. Doa lah. Wa na'udzu bika minal jubni wal bukhul. Kalau ramai wa na'u, kalau seorang wa a'u. Wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl. Tak mau bagi ada perangai bakhil, perangai kedekut kat kita. Lagu tu. Tambah tu buat kedekut, tak bagi nafkah anak bini. Barang-barang kita nak beli apa semua, kita boleh beli. Tak salah untuk beli barang-barang kita, apa yang kita minat, kita beli. Tapi dalam masa yang sama, nafkah anak bini kita kena bagilah. Sebab kita ni sebagai suami, kena bagi nafkah ke anak bini kita. Kalau tidak, semayang kita Allah tak terima. Bini pula, kalau derhaka kepada suami, semayang. Kedekut ilmu, Masya Allah. Orang yang kedekut ilmu. Saya nak ngajak kena banyak, boleh tu. Tu kita urat tambah sikit. Orang kedekut ilmu. Tak boleh lah kedekut ilmu. Ilmu ni pemberian Allah. Bahkan siapa yang tahu wajib dia ajak. Dia tak boleh sembunyi. Ilmu ni sifatnya pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Hukum dia, siapa dia tahu, bahasa Arab dia alim. Wajib syarak. Buat dapat pahala, tinggal berdosa. Dijanji dengan janji siksa. Tinggal berdosa saja tak apa, dijanji pula dengan janji siksa. Apa dia? Dia tahu, maka dia kena ajar kepada yang tak tahu pula. Yang tak tahu wajib belajar pula. Jadi kitaran yang elok. Yang tahu wajib ajar. Yang tak tahu wajib belajar. Lagu tu. Semua masing-masing ada tuntutan wajib atas diri masing-masing. Jadi tak boleh kita kedekut dengan ilmu. Jangan kedekut. Tanya soalan kedekut tang tadi saja pun kita tak lepas habis dah. Sebab kita wajib ajar. Allah Alam. Ada lagi? Pada
Amboi soalan senyum. Soalan, seorang suami ada isteri 2, nak bagi nafkah. Tekuk je tajuk kita malam. Habis benda wajib. Nafkah benda wajib. Dia bagi nafkah muda je, mentang-mentang muda lagi. Hak tua awak tak makan nasi dah. Makan nasi lagi. Awak tak pakai baju dah. Pakai baju lagi. Awak tak ada anak. Hak bini tua lagi, ramai anak bini muda. Jadi Nabi ajak. Nabi ajak bukan satu dua, cukup komplit sempurna. Hatta sampai kepada perkahwinan. Hatta sampai kepada yang kahwin 1, 2, 3, 4. Semua Nabi ajak lah. Pasal tak ikut. Macam mana Nabi ajak kepada kita? Sampaikan, diriwayatkan bahawa mereka yang berkahwin lebih daripada maksudnya 2, mesti berlaku adil, beri nafkah sama. Kalau tak adil, jalan jadi sengit sebelah. Jadi OKU lah kali. Akhirat nanti, kiamat nanti, jalan sengit sebelah. Pasal nak isyarat simboliknya dia ni menanggung amanah tak betul. Jalan sengit pun dapat. Kita nak seorang yang OKU pada sebaik orang yang kedekut meluluskan nafkah semayang jadi tidak diterima. Soalan dah banyak ke? Subhanallah. Last. Okey, lah. Bagaimanakah perkiraan atas memperkirakan bagaimanakah pengiraan fiqh ni yang kita jawab secara detail. Malam ni saya tak menjawab secara tergutuh. Sebagai menjawabkan untuk yang ni dan untuk soalan tadi kita akan bagi secara detail. Bukan soalan. Wallahu a'lam. Tangguh dulu. Sebab malam ni kebetulan ada kerja. Okey. Siapa yang ada soalan, boleh komen dekat situ. Kita akan jawab pada pertemuan kita lepas. Jangan takut. InsyaAllah kita jawab semua soalan. Yang duduk dalam grup pula, PM admin. InsyaAllah kita jawab. Macam hari tu ada dah kita jawab pada pertemuan. Dia tanya soalan pada malam ni, contoh. Pertemuan sekali lagi kita jawab. Ada hari tu kita buat. Jadi boleh tanya dulu. Tapi soalan yang eloknya berkenaan dengan tajuk ni. Jangan keluar daripada tajuk lah. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Apa-apa boleh bertanya soalan tu. Sayyidina Maulana ajma'in. Rabb fi dunya hasanah. Subhana rabbika